Selesai bahagian penerangan mengenai pendahuluan, isi, okey, dan juga penutup atau kesimpulan. Sekarang kita akan tengok contoh item. Baik, bahan 1, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Di sini anda boleh lihat adanya dua bahan utama yang akan muncul di dalam item ini. Satu ialah petikan, satu lagi bahan grafik. Maka dalam soalan itu anda sudah dapat menjangkakan berapakah bahan yang akan wujud di dalam soalan rumusan ini. Baik, seterusnya. Ini ialah contoh item rumusan bagi bahan 1. Seterusnya, tadi soalan berkatakan baca petikan dan bahan grafik, betul. Inilah bahan grafiknya. Okey, jadi anda ada bahan 1, anda ada bahan 2. Bahan 2 ini berkaitan tentang pelancaran bulan kebangsaan 3 Ogos, iaitu pelancaran bulan kebangsaan 31 Ogos, hari kebangsaan 16 September, hari Malaysia. Jadi tema yang wujud dalam kedua-dua bahan ini adalah berkaitan tentang semangat patriotisme. Baik. Ini telah diambil daripada petikan yang terdapat pada contoh soalan rumusan tadi. Baik, ini adalah perenggan 1, perenggan 2 dan perenggan ketiga. Baik. Jadi setelah anda telah menetapkan tema, apakah fokus yang muncul? Berapakah fokus yang ada? Jadi perkara ini yang perlu anda mencari setelah anda membaca kedua-dua petikan itu tadi. Baik. Jadi contohnya, dalam petikan yang diberikan tadi, adanya fokusnya ialah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Itu ialah fokus. Jadi isinya di dalam petikan bahan 1 tadi ialah bagaimana usahanya. Yang pertama, kempen kibarkan jalur gemilang, kemudian program-program yang bercorak kenegaraan. Jadi anda perlu membaca dan anda perlu mengeluarkan isi-isi penting dan pastikan isi anda itu berkaitan tentang fokus 1, iaitu usaha-usaha. Seterusnya, fokus 1 adalah usaha. Fokus 2, sekiranya anda membaca petikan dengan teliti, maka anda akan jumpa adanya fokus 2 di dalam petikan tadi, iaitu tanggungjawab atau peranan atau tugas generasi muda. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah isi-isi yang wujud melalui fokus 2 tadi. Kemudian bahan 2, apakah fokus yang muncul? Fokus yang muncul ialah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Tadi kita ada melihat fokus 1 untuk petikan tadi ialah usaha. Fokus 2 ialah tanggungjawab, peranan dan sebagainya, betul? Jadi untuk bahan grafik, ianya juga berkaitan tentang usaha. Maka di sini terjawablah persoalan fokus. Ada 2 fokus. Walaupun 2 grafik yang berbeza, tetapi ada 2 fokus, iaitu yang pertama usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda, dan yang kedua ialah tanggungjawab atau peranan atau tugas generasi muda. Bahan kedua ialah juga usaha-usaha. Kita lihat penutup. Dalam penutup, iaitu kesimpulan yang tadi yang cikgu katakan perlu ada 3 aspek ini: tema, cadangan dan kesan, supaya ayat penutup anda, ayat kesimpulan anda tidak tergantung. Jadi contoh yang cikgu boleh tunjukkan di sini ialah kesimpulannya, isu patriotisme haruslah diberikan perhatian oleh semua pihak agar generasi muda terus memperkukuh perpaduan dan berusaha membangunkan negara pada masa hadapan. Jadi temanya ialah yang kuning patriotisme, yang hijau cadangannya ialah diberikan perhatian oleh semua pihak. Kesan terus memperkukuh perpaduan dan berusaha membangunkan negara pada masa hadapan. Jadi inilah cara anda menulis kesimpulan atau penutup yang lengkap, dan mendapat markah 2 markah, 1 ayat 2 markah dengan senang. Baik. Ini ialah jawapan anda nanti apabila anda menjawab soalan rumusan. Ingat,
tidak ada ketetapan berapa perenggan yang perlu anda jawab. Yang paling penting ialah pastikan anda berada di dalam skala 120 patah perkataan. Kalau boleh janganlah kurang, okey? Dan kalau lebih janganlah lebih sampai 150 dan sebagainya. Cukuplah mungkin kalau kamu nak lebih dalam 3 atau 4 patah perkataan. Baik. Di sini kita tengok. Okey, perenggan yang pertama, rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda dan tanggungjawab generasi muda untuk meningkatkannya. Ada 2 fokus menggunakan kata hubung dan, maka dapat 2 markah. Okey, sebab ada 2 fokus. Jadi perenggan yang kedua ialah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda melalui dan sebagainya. Kemudian tanggungjawab generasi muda. Okey, kemudian usaha-usaha lain. Usaha-usaha lain itu ialah bahagian bahan grafik yang kedua. Okey, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, di sini 1 2 3 4 5 adanya 5 perenggan. Supaya anda boleh nampak dengan jelas bagaimana anda menulis rumusan berdasarkan kesemua bahan atau sumber yang diberikan dalam rumusan. Okey, jadi tersusun. Okey, bagaimana anda ingin menghubungkan setiap isi itu? Sekiranya contohnya dalam tanggungjawab mungkin tadi ada banyak jawapan, betul? Gunakanlah anda punya penanda wacana. Selain itu, seterusnya, di samping itu dan sebagainya. Mungkin kamu nak bertanya, cikgu bolehkah kalau saya nak menggabungkan ke semua isi? Tiada masalah. Okey, jadi mungkin anda boleh lihat di sini. Okey, rumusan membincangkan itu ialah bahagian pendahuluan. Okey, seterusnya anda boleh lihat bahagian perenggan yang kedua, anda ingin menggabungkan isi, iaitu fokus 1 dan fokus 2 di dalam bahan 1 petikan dan juga fokus 1 di dalam bahan 2 grafik. Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi pastikan anda menyusun dengan baik. Okey, contohnya ialah yang pertama, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme adalah melalui dan sebagainya. Kemudian anda menggunakan penanda wacana. Dalam pada itu, tanggungjawab generasi muda ialah membina, bagi jelas, penulisan jawapan rumusan anda. Kemudian mungkin anda boleh tulis, untuk bahan 2 grafik, sementara itu usaha-usaha yang lain pula ialah jadi di sini kamu boleh nampak susunan jawapan terhadap rumusan itu tersusun. Dan penyemak dia akan nampak dengan jelas bagaimana anda menghuraikan jawapan, bagaimana anda menganalisis rumusan ini berdasarkan fokus-fokus yang tersusun. Okey, dan ingat seterusnya, akhir sekali kesimpulannya, isu patriotisme haruslah diberikan perhatian. Okey, agar semua pihak oleh semua pihak, agar generasi muda terus memperkukuhkan perpaduan dan berusaha membangunkan negara pada masa hadapan. Okey, so itu ialah penutup. Jadi di sini mungkin anda boleh lihat bagaimana jadual pengiraan isi. Contoh yang cikgu boleh berikan. Tadi kita boleh tengok ada bahan 1, kita ada bahan 2. Di sini cikgu pecahkan 2. Bahan 1, bahan 2. Di dalam bahan 1 wujudnya 2 fokus. Fokus 1 ialah usaha, fokus 2 ialah peranan atau tanggungjawab atau tugas tadi. Dan kemudian bahan 2 ada fokus 1 iaitu usaha. Dan anda boleh lihat tadi fokus 1 dia ada 2 isi kalau anda baca. Ada 2 isi, kemudian fokus 2 peranan dia ada 6, kemudian untuk bahan 2 fokus 1 dia ada 4 isi. Jadi bagaimana anda ingin menjawabnya? Anda perlu menuliskan ketiga-tiga perkara ini. Dan walaupun cikgu tahu di dalam ini dia ada lebih kurang 12 isi berdasarkan ke setiap fokus yang wujud. Jadi anda perlu memilih 8 sahaja. Memilih 8 saja. Ini juga untuk memastikan patah perkataan anda dalam skala 120 patah perkataan. Baik? Baik, itu ialah sekiranya tadi ialah 2 fokus. Sekiranya kalau terdapatnya 3 fokus, sama juga bahan 1, bahan 2, bahan 3, setiap fokus, setiap isi yang wujud perlulah dimasukkan di dalam penulisan rumusan anda, dan anda perlu memilih 8 isi. Maka itu sahaja daripada cikgu. Diharapkan sedikit perkongsian dan juga sesi PDPR cikgu ini dapat membantu anak-anak sekalian. Sekian daripada cikgu. Terima kasih.